Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya tahu tentang ilmu mengenal diri, iaitu mengenal diri kita ini sebagai makhluk yang bernama manusia. Baik, manusia, bila sebut manusia atau sebut an-nas ataupun ins, alif nun sin, ia merujuk kepada tiga bahagian. Maknanya apa yang kita lihat dengan mata kasar ni hanya batang tubuh, padahal kita ni ada dua lagi elemen yang lain dalam jasad tubuh kita ni. Yang pertama, kita ini sebagai manusia, anak cucu Adam ini, satu komponen kita ialah jasad yang diciptakan daripada tanah. Jasad ni kalau dia berdiri sendiri, dia hanya ibarat patung sahaja, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa-apa. Jadinya ia memerlukan elemen lain untuk dia hidup, untuk ia bergerak, untuk ia buat sesuatu. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Elemen kedua bagi manusia ini ialah roh. Yang menghidupkan jasad ini ialah roh. Ya. Roh ni kalau mengikut pendapat Ibn Qayyim, yang saya sendiri setuju, bahawa roh ini terbahagi kepada dua. Dia satu, tapi terbahagi kepada dua ni. Cara nak faham dia ibarat matahari, dia punya fizikal dia, cahaya dia tu yang pergi sampai ke bumi, ke mana-mana tu, itu bahagian kedua dia. Maknanya fizikal matahari tu dan cahaya dia, itu yang jadi dua tu, padahal matahari tu satu je. Begitu juga dengan roh kita. Yang roh yang menetap dalam badan ni disebut sebagai roh idafi. Roh idafi ni dia tak boleh keluar melainkan saat kematian nanti, iaitu satu malaikat yang disebut malaikat maut itu yang akan menarik keluar roh kita daripada jasad ini. Kalau nak cerita bab kematian tu, kita insya-Allah kita buat cerita lain lah, video lain. Nak sebutkan tadi, roh idafi tidak boleh keluar melainkan saat ajal tiba dan ditarik keluar oleh malaikat maut. Roh yang keluar masuk ni disebut ataupun pantulan cahaya ataupun sinaran cahaya daripada roh idafi ni disebut roh hayawani. Yang inilah satu kelebihan yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh pergi sejauh-jauh alam ini, roh hayawani ni. Kerana roh ini kelajuannya tak sama macam jasad. Jasad ni berat, lambat. Roh ni laju, cepat. Roh hayawani ni, dia kelebihan dia, selain bergerak cepat, dia boleh pergi ke alam yang lain. Contohnya barzah, naik ke langit boleh. Tapi saya tak berminat untuk mengulas panjang tentang tu, kerana tak semua kita tempuh benda itu. Bimbang-bimbang benda ni akan dikatakan sesat. Dia bukan sebab apa, dia cara nak faham dia, budak tadika tidak akan mampu untuk faham ilmu orang universiti. Itu je. Saya dulu pun tak mampu nak fikir sampai tahap ni. Tapi bila benda ini Allah anugerahkan kefahaman dan pengalaman, dia jadi satu yang luar biasa bagi kita. Okey, kita tinggalkan bab tu.
Elemen yang ketiga ialah disebut semangat, jiwa, sukma. Kalau bahasa Arab tu disebut nafs. Kalau jamak bagi nafs tu al-anfus, jiwa-jiwa. Dia sama je, tak kira semangat ke, jiwa ke, sukma ke, benda yang sama. Kalau bahasa, sebab tu dia beza tau. Bahasa Inggeris, roh tu disebut spirit, dan jiwa ni disebut soul. Kan beza. Begitu bahasa Arab, roh, ar-roh. Kalau jiwa disebut nafs. Kan beza. Sebab tu saya katakan kita ni ada 3 elemen yang berbeza. Satunya jasad, satunya roh, satunya jiwa. Yang menghidupkan jasad ini roh, yang menghidupkan roh itu jiwa. Bukan bermaksud tanpa jiwa tu roh tu tak hidup. Kalau tanpa jiwa, roh tu tidak akan merasai macam mana nak faham ya. Contoh macam ni. Biasanya kalau orang yang jiwa dia ni diambil ataupun dicolik oleh bomoh, kalau yang tahap teruk tu sampai 7 jiwa dia diambil, maka dia tidak akan dapat rasa nak bekerja, rasa nak berkahwin, makan pun tak nak. Dia rasa, cuma yang dia rasa dia nak mati. Sebab dia kata, pengalaman saya, pesakit ni kata, apa guna dia hidup, dia dah tak rasa apa dah. Mana roh dia tak dapat rasa apa, kerana jiwa dah tak ada, dah diambil. Dan jiwa ni, dalam perubatan ni, jiwa ni memainkan peranan yang sangat penting. Kekuatan jiwa ni, kalau jiwa lemah, itu mudah untuk diserang oleh jin, diambil oleh bomoh, dibuli, macam tu. Kalau roh, kalau jiwa kita kuat, insya-Allah yang selainnya tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Itu pun yang kuat pun masih lagi terdedah pada risiko jika tidak ada pendinding. Berbalik kepada tadi, kenapa roh akan merasa kosong bila jiwa tak ada? Sebab tu dalam Al-Quran, saya dah lupa nama surah tu, yang Tuhan sebut yang dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematian, dan dia melepaskan jiwa orang yang masih lagi ada umur dia lah. Maknanya bila orang yang ada baki umur, Tuhan lepaskan balik masa tidur lah. Maknanya masa tidur tu, kalau orang tu dah ditetapkan ajal, Tuhan akan tahan jiwa, bukan tahan roh. Sebab Tuhan tak sebut dia cabut roh, dia cuma tahan dulu. Dia biasanya orang, kalau bukan dia meninggal mengejut, dia akan merasakan sesuatu kekosongan yang sangat dahsyat. Kosong sekosong-kosongnya. Sebab apa? Sebab ketujuh jiwa dia ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dia beza tahan, Allah Taala yang tahan supaya tak balik ke jasad. Tinggallah jasad tu roh saja. Di sana nanti roh tu akan rasa sekosong-kosongnya. Maknanya tak tahulah tempoh berapa hari, 100 hari ke 40 hari, kita tak tahu. Maknanya dia akan rasa kosong sekosong-kosongnya. Kalau orang faham, dia akan bersedia dengan keadaan tu, mungkin satu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tapi a'udzubillah min zalik, kalau orang tak faham tanda tu, masih lagi tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta jauhkanlah. Makna tanda bila kita rasa kosong tu, berhati-hati, kerana mungkin ajal kita dah dekat. Antara lain, kalau bukan ajal kita, itu adalah kita disihir. Makna tukang sihir atau bomoh yang pegang jiwa kita. Jiwa boleh ditarik, boleh dilepaskan, boleh dibuat macam-macam. Dan roh tak boleh. Roh itu urusan Tuhan. Tapi jiwa, itu yang menjadi masalah sekarang ni. Kalau sihir setakat hantar jin tu biasa sebenarnya. Itu sihir biasa. Sihir yang luar biasa ni sihir menggunakan jiwa.
Okey. Setiap komponen kita ni mempunyai perbezaan dari sudut makanan. Contoh, jasad makanan dia lain, jiwa dengan roh makanan dia lain. Begitu juga ubat. Jasad ubat dia lain, roh dan jiwa ubatnya lain. Doktor pun macam tu juga, jasad doktornya lain, jiwa dengan roh doktornya lain. Sebab tu bila pergi hospital, doktor pun dah tak boleh nak trace apa penyakit, maka orang akan cari cara lain. InsyaAllah kat situ akan mengesan lah. Kalau dalam dunia perubatan alternatif ni, tiada istilah misteri. Kerana misteri tersebut insyaAllah kita akan rungkaikan. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, setelah doktor mengesahkan tiada apa-apa kan. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan rungkaikan benda yang menjadi misteri bagi dunia perubatan moden. Tapi tiada misteri bagi ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting sekali ialah kita perlu menjaga kekuatan ketiga-tiga elemen tersebut. Kalau untuk kuat fizikal ni, cara fizikal, contohnya pergi gym ataupun apa sekalipun lah, perkara-perkara yang melibatkan fizikal untuk mencergaskan fizikal. Kalau cara roh dengan jiwa pula lain pula cara untuk kuatkan dia. Dia lebih kepada ibadat, lebih kepada zikir, puasa. Itu cara latih kekuatan dia. Semoga kita dapat meningkatkan kekuatan fizikal, kekuatan jasad, kekuatan roh, kekuatan jiwa, supaya bila kita kuat, insya-Allah gangguan ataupun elemen-elemen sihir tidak mampu untuk menggugat kita. Apa yang penting lagi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kekuatan dan perlindungan. Kalau kita kuat saja tapi tak minta dengan pemilik kekuatan, tak guna juga. Sekian dulu perkongsian saya. Tiada niat mengajar, cuma berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Moga-moga ada kebaikan bersama. Dan jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Kalau ada masa dan ada pengetahuan, saya akan balas dan jawab. InsyaAllah sekian sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.